Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan juga rakan-rakan guru. Rakaman ini disediakan bagi memenuhi tugasan SGDG 4013 Sekolah dan Masyarakat. Tajuk yang kami pilih adalah keciciran dalam pembelajaran. Adik Kumpulan 7 terdiri dari saya sendiri, Syazwan bin Abdul Samad 830941, Siti Zulaika binti Mustafa 830982, Sukira Norimi binti Mat Fauzi 831043, Syaza Maisarah binti Abdullah Suhaimi 831117 dan Syamas Hanifullah binti Sahidan 831148. Isu keciciran pelajar atau keciciran pendidikan semakin meruncing dan semakin membimbangkan, apatah lagi pada era pasca COVID-19 ini. Banyak faktor, kesan dan punca yang menyumbang kepada berlakunya isu ini. Pihak kerajaan maupun bukan pihak kerajaan perlu menggembleng tenaga dan duduk semeja untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang berlaku ini. Oleh itu, mari kita lihat penerangan dan penjelasan yang dikupas oleh kumpulan kami berkaitan isu keciciran pendidikan. Baiklah, sekarang mari kita lihat faktor yang mempengaruhi keciciran dalam pembelajaran. Yang pertama ialah faktor sosioekonomi. Salah satu punca utama berlakunya keciciran pendidikan ialah suasana di rumah, pengaruh ibu bapa, pengaruh latar belakang sosioekonomi keluarga iaitu terdiri daripada pendapatan keluarga, pekerjaan ibu bapa dan lain-lain. Pendapatan keluarga yang rendah memberikan kesan terhadap perkembangan pendidikan. Sesetengah ibu bapa tidak dapat memenuhi keperluan dasar seperti menghantar anak ke sekolah dan tidak peduli dengan keperluan belajar anak. Ini disebabkan pendapatan ibu bapa tidak mencukupi dan kesempitan keuangan keluarga. Anak-anak mula melakukan kerja-kerja sambilan dan ini menyebabkan mereka tidak datang ke sekolah dan berlakulah keciciran di dalam pembelajaran. Dan faktor yang kedua ialah faktor personaliti pelajar. Faktor diri sendiri merupakan faktor yang paling mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna. Sikap, minat dan motivasi pelajar itu sendiri memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi keciciran di sekolah. Baiklah, minat pelajar yang berkurang terhadap pelajaran turut menjadi faktor kepada keciciran dalam pelajaran. Minat juga mempunyai pengaruh besar terhadap pembelajaran. Ini kerana jika bahan pembelajaran tidak sesuai dengan minat pelajar itu sendiri, mereka tidak akan belajar dengan baik. Dan yang ketiga ialah faktor persekitaran di sekolah. Pengurusan sekolah dan prasarana sekolah juga boleh menyebabkan keciciran dalam pembelajaran. Keciciran juga boleh berlaku akibat faktor luaran seperti budaya, persekitaran, gaya pembelajaran dari guru serta pengaruh rakan sebaya. Keciciran dalam pembelajaran terhadap masyarakat akan menyebabkan kegagalan mereka dalam pembelajaran. Hal ini kerana mereka tidak mendapat pembelajaran yang sepatutnya daripada sekolah sehingga menyebabkan prestasi akademik mereka terganggu. Kesan keciciran dalam pendidikan juga memberi kesan yang sangat besar dalam masyarakat kerana tanpa pendidikan akan menyebabkan peluang pekerjaan menjadi lebih sukar, menjadi lebih terhad. Jadi, oleh yang demikian, peluang mereka untuk mengubah nasib keluarga juga akan menjadi lebih sukar kerana dengan taraf pendidikan mereka, mereka akan mendapat pekerjaan bawahan dengan gaji yang sangat minima. Yang terakhir, kesan keciciran dalam pembelajaran terhadap masyarakat ialah mereka akan tercegah dengan pengaruh orang-orang di sekeliling mereka yang akan menyebabkan membawa kepada aspek yang lebih buruk dalam kehidupan mereka. Hal ini kerana apabila mereka tidak mendapat pendidikan yang formal, akhlak dan juga sosial mereka juga tidak dapat dibentuk dengan sempurna. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini antara kesan keciciran dalam pembelajaran terhadap masyarakat pada hari ini ialah
akan mudah terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Okey, apa usaha yang boleh dilakukan oleh pihak NGO untuk mengatasi masalah keciciran pelajar? Okey, saya bahagikan kepada 4 aspek. Okey, yang pertama ialah pembangunan akademik ataupun intelek. Okey, pihak NGO boleh memberikan tuition secara percuma kepada golongan sasaran, yang mana tuition tersebut boleh dijalankan pada setiap hujung minggu ataupun juga boleh dilakukan pada setiap kali musim cuti persekolahan. Jadi melalui program ini, murid-murid akan diberikan bantuan dan juga bimbingan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk tutorial, yang mana akan ada seorang guru akan datang untuk membimbing murid ni dalam satu kumpulan-kumpulan yang kecil. Jadi melalui program ini, guru yang telah dilatih oleh pihak NGO ni, dia akan dapat memberikan lebih tumpuan kepada murid tersebut untuk menangani masalah mereka, contohnya masalah ketidakfahaman terhadap pembelajaran. Sebab kita tahu di sekolah adalah agak mustahil untuk seorang guru itu memberikan tumpuan kepada semua pelajar, memandangkan bilangan pelajar yang terlalu ramai di dalam kelas. Okey, dan juga dalam pada tuition tersebut dijalankan, pihak NGO boleh menyediakan satu pack makanan tengah hari agar mereka dapat memberikan komitmen kepada tuition tersebut. Okey, contoh yayasan yang memberikan usaha dalam pembangunan akademik dan intelek ini ialah Yayasan Al-Bukhari, Kita Anak Malaysia dan juga Teach for Malaysia. Okey, usaha yang kedua yang boleh dilakukan oleh pihak NGO ialah dari segi pembangunan rohani dan juga sahsiah. Okey, apa yang boleh dilakukan pihak NGO ialah mereka akan memberikan penekanan kepada dalam aspek keagamaan, ataupun juga mereka boleh mengadakan satu ceramah ataupun kempen kepada ibu bapa pelajar berkenaan, yang mana ceramah itu adalah berkenaan tanggungjawab seorang pemimpin. Jadi melalui pendedahan ini, ibu bapa tu akan sedar bahawasanya adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan anak-anak terus ke sekolah dan tidak lagi berlaku masalah keciciran. Okey, di sini contoh NGO yang melakukan program pembangunan rohani dan juga sahsiah ini adalah Yadim. Okey, aspek yang ketiga ialah dari segi bantuan kewangan. Okey, pihak NGO boleh memberikan bantuan kewangan kepada murid, sebab kita sedia maklum masalah keciciran pelajar ni biasanya berlaku dalam keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi dengan adanya bantuan kewangan, ia sedikit sebanyak dapat menolong keluarga pelajar tersebut. Contohnya, ada pihak NGO yang memberikan bantuan sebanyak RM350 sebulan kepada pelajar terbabit, yang mana pelajar yang kurang berkemampuan tetapi berpotensi di dalam pelajaran, mereka jadikan pelajar tersebut sebagai anak angkat dan dia berikan duit sebanyak RM250 sehingga RM350 sebulan kepada pelajar berkenaan, sehinggalah pelajar tersebut tamat pembelajaran sehingga SPM lah. Jadi apabila pelajar tu cemerlang SPM, mereka juga akan terus memberikan bantuan kewangan kepada pelajar tersebut. Okey, contohnya yang dilakukan oleh Yakin Malaysia dan juga Yayasan Amal Malaysia. Okey, aspek keempat yang boleh dilakukan oleh pihak NGO ialah sumbangan dari segi kelengkapan persekolahan. Okey, ini adalah sumbangan material yang boleh diberikan kepada pelajar seperti sumbangan beg sekolah, sumbangan kasut sekolah, sumbangan buku dan sebagainya. Biasanya program-program ini dijalankan pada awal sesi persekolahan seperti program Back to School. Okey, contohnya contoh NGO yang melakukan program Back to School ini adalah Yayasan Ikram Malaysia dan juga Angkatan Demokrat. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa pendidikan amatlah penting dalam memajukan sesebuah negara. Isu keciciran pendidikan perlulah diatasi dalam kadar segera supaya semua masyarakat mendapat pendidikan
yang sama tanpa mengira perbezaan sosioekonomi. Malah pendidikan juga penting dalam mencungkil potensi seseorang dan ianya perlu dikembangkan bagi menjamin generasi yang lebih cerdas untuk sesebuah negara. Oleh itu, semua pihak perlulah cakna tentang perkara ini dan boleh diatasi dengan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, pihak sekolah dan juga pihak zakat, di mana mereka boleh menyalurkan bantuan dan bekerjasama dengan masyarakat sekeliling ataupun melibatkan pihak NGO dalam membantu menyelesaikan isu keciciran pendidikan. Jelaslah isu ini dapat diatasi dengan kerjasama dari semua lapisan masyarakat bagi menjamin masa depan yang cerah untuk generasi yang akan datang.